Dia seorang ahli perniaga yang berjaya, pernah menyangka dia memiliki segalanya, uang, kuasa, dan kemasyhuran. Tetapi pada suatu tengah hari yang mengubah segalanya, apabila dia pulang ke rumah lebih awal tanpa dijangka, tanpa memberitahu atau menelepon terlebih dahulu, segala yang dipercayainya selama ini hancur dalam sekelip mata. Di hadapannya bukanlah pemandangan biasa sebuah rumah yang tenang, tetapi image pembantu rumahnya yang sedang senyap-senyap melakukan sesuatu yang tidak terduga bersama anak lelakinya yang masih kecil. Dia tergamam, tangannya digenggam erat, jantungnya seakan direntap. Adakah ini satu pengkhianatan, satu konspirasi, atau sesuatu yang akan mengubah hidupnya buat selama-lamanya? Mari kita ikuti hingga ke penghujung kisah yang penuh emosi ini. Kereta Mercedes hitam itu meluncur lancar melalui pintu pagar sebuah banglo yang terletak di kawasan perumahan paling tenang di Damansara Heights, Kuala Lumpur. Amirul bersandar di tempat duduk belakang, matanya masih tertumpu pada skrin komputer riba. Sudah pukul 6.15 petang. Sepatutnya pada waktu ini, dia sedang berada di dalam sebuah bilik mesyuarat di Pulau Pinang, membentangkan projek resort bernilai jutaan ringgit. Tetapi, rundingan selesai lebih awal daripada yang dijangkakan. Sesuatu mendorongnya, hari ini dia mahu pulang ke rumah. Sebaik sahaja pemandu turun untuk membuka pintu kereta, Amirul sudah bergegas menaiki anak tangga. Jarinya terhenti di hadapan butang loceng, seperti kebiasaannya. Tetapi kemudian dia menggelengkan kepala dan menolak pintu perlahan. Kuncinya tidak dipasang. Rumah itu sunyi sepi. Tiada bunyi penghawa dingin, tiada alunan piano daripada istrinya, tiada bunyi iPad daripada anak lelakinya. Hanya cahaya samar dari ruang tamu yang memancar ke koridor. Amirul melangkah berhati-hati. Bunyi tapak kasutnya yang bergema di atas lantai marmar memecah kesunyian. Dia berhenti di ambang pintu ruang tamu dan dunianya serta-merta terhenti. Di tengah-tengah ruang yang mewah itu, di atas lantai kayu impor, masih ada tumpukan jus oren yang belum dibersihkan. Seorang budak lelaki kecil dengan kaki yang kurus sedang berdiri, atau lebih tepat lagi, coba untuk berdiri, belakangnya sedikit membongkok, kedua-dua tangannya berpaut pada rangka latihan yang dibuat daripada pipe plastik, rambutnya yang dipotong pendek, basah dengan peluh. Di sebelahnya, seorang wanita yang memakai baju teh dan seluar sukan lusuh sedang memegang rangka itu agar budak lelaki itu tidak jatuh. Baiklah Adam, kita kira ya. 1, 2, 3. Budak lelaki itu terhuyung hayang sedikit, tetapi masih dapat mengimbangkan diri. 4, 5. Suara wanita itu lembut tetapi tegas. 6, bagus. 7, 8. Kak Siti, Adam dah boleh berdiri lah kan? Ya, Adam dah boleh berdiri. 2 saat lagi dah pecah rekod semalam. 9, 10. Adam kemudiannya ketawa terkekeh-kekeh, kedua-dua tangannya terangkat kerana terlalu gembira. Wanita itu pantas menyambutnya agar tidak jatuh. Kemudian kedua-duanya duduk di atas lantai, ketawa seolah-olah baru sahaja memenangi pinggat emas. Amirul berdiri di situ, tangannya masih pada pintu kayu jati, hidungnya terasa pedih. Anak lelakinya yang dahulu tidak berani meninggalkan kerusi roda, yang pernah berdiam diri selama seminggu selepas kemalangan, kini sedang ketawa dan ketawa bersama pembantu rumah. Ayah, suara Adam bergema apabila dia menoleh. Ayah dah balik. Budak itu coba menongkat tangan untuk berdiri, tetapi terhuyung hayang hampir jatuh. Wanita bernama Siti itu segera memegang lengannya, perlahan-lahan membantunya duduk semula dengan stabil. Jangan paksa Adam, pelan-pelan, ayah dah nampak. Amirul melangkah masuk, meletakkan bagnya di atas sofa, lalu mencangkung di hadapan anaknya. Ayah nampak semuanya, Adam. Hebatlah. Beberapa hari lepas tak boleh berdiri 3 saat pun, sekarang dah 10 saat. 12 saat lah, ayah. Kak Siti kira laju tadi. Wanita itu tergesa-gesa berdiri, menunduk sedikit. Selamat pulang, Cik Amirul. Maafkan saya sebab biarkan Adam berlatih di ruang tamu. Belum sempat kemas. Tak apa, Siti. Awak buat kerja yang sangat baik.
Amirul menoleh kepada anaknya. Adam seronok tak? Seronok. Adam boleh berdiri tanpa ayah dan ibu. Adam berkata dengan polos. Bukan sebab tak perlukan ayah dan ibu, anakku. Sebab Adam kuat, tapi juga sebab ada orang yang percaya Adam boleh lakukannya. Budak itu berfikir sejenak, lalu tiba-tiba berkata, Kak Siti kata Adam ni pahlawan kecil. Dia kata kalau Adam tabah, Adam boleh berjalan macam kawan Adam, Ali, kat kelas sebelah. Amirul memandang Siti, tangannya comot dengan jus oren, kakinya memakai selipar Jepun yang lusuh, tetapi matanya bersinar seperti lampu belajar seorang kanak-kanak bertahun-tahun dahulu. Awak pernah belajar fisioterapi ke? Tak pernah, Encik. Tapi adik lelaki saya dulu pun pernah kemalangan motosikal, kena berlatih setahun baru boleh berjalan. Saya tolong dia berlatih dari kecil sampai besar, jadi saya ingat latihannya, ingat caranya. Amirul mengangguk perlahan. Adam yang duduk di sebelah tiba-tiba bertanya, Ayah ada kerja luar lagi tak? Hari ini ayah tak kemana-mana. Kalau macam tu, esok ayah boleh berlatih dengan Adam dan Kak Siti tak? Ayah akan uruskan. Suasana hening yang mesra memenuhi ruangan itu. Bunyi kereta kedengaran di halaman. Aisyah pulang. Dia melangkah masuk. Kasut tumit tingginya berdetak, lalu terhenti apabila melihat ketiga-tiga mereka duduk di tengah ruang tamu. Abang balik bila? Baru je. Aisyah memandang Adam, kemudian memandang Siti. Matanya menunjukkan sedikit kehairanan, tetapi dia tidak berkata apa-apa. Dia hanya meletakkan beg tangannya dan terus ke dapur. Amirul perasan bahu Siti sedikit tegang ketika itu, seolah-olah dia sudah biasa dengan pandangan seperti itu. Adam bersuara perlahan, Ibu, ayah nampak Adam berdiri tadi. Aisyah tersenyum tawar. Iya, ibu nampak. Baguslah. Malam itu, ketika Adam sudah tidur, pasangan suami isteri itu duduk bersama di balkoni tingkat 2. Awak tahu kan Siti latih Adam dah lama? Amirul bertanya. Aisyah mengangguk. Saya nampak ada kemajuan, tapi saya risau juga. Dia tak ada kepakaran, kalau Adam jatuh macam mana? Jadi kenapa tak beritahu abang? Saya takut abang marah, takut abang berhentikan dia terus. Adam pula asyik nak dengan Kak Siti. Amirul mengeluh. Abang pernah fikir, cukuplah dengan duit untuk jaga anak, tapi abang silap. Apa yang abang buat hari ini tak setanding dengan 10 minit dia ajar anak kita berdiri. Aisyah diam lama. Akhirnya dia berkata perlahan, lebih perlahan daripada angin. Saya penat jadi ibu, jadi juru rawat, jadi pengacara majlis setiap kali abang tak ada di rumah. Amirul tidak membantah. Buat pertama kalinya, dia tidak memberi alasan tentang jadual atau tekanan kerja. Dia membuka telefon, membatalkan semua mesyuarat pagi esok, lalu meletakkannya di atas meja. Esok abang akan ada di rumah, dengan awak, dengan Adam. Di dalam bilik, lampu tidur memantulkan rangka plastik putih yang Siti buat untuk Adam. Satu barang yang ringkas, tetapi mengandungi harapan yang besar. Dan dari pintu balkoni yang terbuka sedikit, angin membawa bunyi nafas Adam yang teratur, sedang bermimpi. Mimpi yang hari ini, buat pertama kalinya, ada kedua-dua ibu bapa dan Kak Siti muncul bersama. Keesokan paginya, cahaya matahari menyelinap melalui langsir, mencipta jalur-jalur cahaya keemasan yang melintasi ruang tamu. Amirul duduk termenung dengan secawan kopi, matanya memandang jauh keluar tingkap. Bunyi ketukan kecil kedengaran dari tingkat bawah. Adam sedang berlatih berjalan dengan Kak Siti. Buat pertama kalinya selepas berbulan-bulan, dia berada di rumah pada waktu pagi. Tiada panggilan telefon, tiada mesyuarat, tiada ketergesaan-gasaan. Gelak tawa anaknya kedengaran berselang-seli dengan bunyi yang riang. Amirul memejamkan mata. Gelak tawa itu pernah didengarinya dalam klip yang dihantar istrinya melalui WhatsApp sekali, kabur dan sekejap. Tetapi kini ia begitu jelas sehingga membuatkan jantungnya terasa sebak. Dia bangun, melangkah perlahan-lahan ke bawah. Di hujung koridor, kelihatan seorang budak lelaki dengan kaki yang masih gementar, melangkah perlahan tetapi penuh usaha.
Kak Siti memegang rangka sokongan di belakang, tetapi tidak menolong, hanya memerhati agar Adam dapat menyesuaikan pusat gravitinya sendiri. Setiap kali dapat berdiri tegak lebih lama beberapa saat, kedua-duanya akan ketawa bersama, seolah-olah baru memenangi satu perlawanan. Amirul bersandar pada dinding. Ingatan tentang kemalangan anaknya kembali menerpa. Ia berlaku pada suatu petang hujan lebih setahun yang lalu. Dia sedang bermesyuarat di Singapura apabila telefonnya bergetar tanpa henti. Panggilan daripada Aisyah, mesej mengatakan Adam jatuh tangga, berada di unit rawatan rapi di hospital. Dia bergegas pulang ke tanah air malam itu juga. Apabila tiba di hospital, anaknya sudah selesai pembedahan tetapi belum sedar. Kaki kecilnya berbalut, bernafas menggunakan tiup bantuan. Aisyah duduk termenung di tepi katil, matanya cengkung, tangannya erat memegang tangan anaknya. Selepas itu, berminggu-minggu sesi fisioterapi untuk pemulihan pergerakan. Tetapi Adam ketakutan, setiap kali mendekati rangka latihan, dia akan menangis teresa-esa. Amirul ketika itu berfikir mudah. Upah pakar terbaik, beli peralatan moden dan anaknya akan pulih. Dia memindahkan wang, menetapkan janji temu, kemudian pergi bekerja semula. Pergi dan pulang, pulang dan pergi. Tetapi mungkin dia telah silap sejak dari awal lagi. Encik Amirul, suara Kak Siti memotong lamunannya. Encik nak tengok sesi latihan hari ini tak? Adam baru cuba latihan baru. Mestilah, saya nak belajar cara awak bantu dia maju macam ni. Siti tersenyum kecil. Saya pun belajar daripada adik lelaki saya saja. Mereka bertiga bergerak ke halaman belakang, di mana terdapat satu kawasan kecil berjubin. Di bawah beranda, terdapat beberapa peralatan latihan buatan sendiri, tali lompat, rangka latihan, bola plastik. Adam duduk di atas kerusi, kedua-dua tangannya memegang pai plastik yang dibengkokkan sebagai pemegang. Hari ini kita cuba pusingan berjalan adiwira, ya, kata Siti. Ya, Amirul terkejut melihat Adam memakai sehelai kain merah yang dipotong pendek dan diikat di belakang lehernya seperti jubah. Budak itu menarik nafas dalam, kemudian mengangkat badannya melangkah perlahan. Setiap langkah membuatkan sendi lututnya bergetar, tetapi dia tidak jatuh. Macam mana awak terfikir semua ni? Budak-budak takut sakit, tapi suka bermain. Saya cuma jadikan terapi sebagai permainan. Amirul tersenyum. Semudah itu? Dia pernah menghabiskan ratusan ribu ringgit mengupah pakar, tetapi kalah dengan sehelai kain yang diikat di leher. Tiba-tiba, Adam tergelincir. Budak itu terhuyung hayang lalu jatuh terduduk di atas lantai. Amirul meluru ke hadapan, tetapi Kak Siti mengangkat tangannya perlahan, menahannya. Biar dia bangun sendiri dulu. Adam mengerutkan dahi, bibirnya diketap rapat, matanya menunjukkan ketakutan. Tetapi, selepas beberapa saat, budak itu menongkat tangan dan cuba bangun. Dengan susah payah, peluh membasahi dahinya, dia akhirnya berjaya berdiri. Hebat, Kak Siti menepuk tangan dengannya. Adam, ingat tak, semua adiwira pernah jatuh, tapi yang bangun semula itulah adiwira sebenar. Amirul terdiam. Dia melihat anaknya baru sahaja membesar sedikit, bukan kerana belajar berjalan, tetapi kerana belajar untuk bangun selepas jatuh. Tengah hari itu, seisi keluarga makan bersama. Buat pertama kalinya selepas berbulan-bulan, Kak Siti memasak asam pedas ikan. Ibu cuba rasa. Ayah kata lain kali, Adam boleh tolong masak sekali. Aisyah tersenyum tawar tetapi turut mengambil secebis. Sedap, tak terlalu masam. Amirul menoleh kepada istrinya. Abang ingat nak daftarkan Siti kelas fisioterapi, kelas malam. Dia ada bakat, kita patut laburkan. Aisyah sedikit mengerutkan dahi. Dia kan pembantu rumah. Dan dia juga seorang kakak yang menjaga adiknya yang cacat selama 10 tahun. Kalau awak dengar ceritanya, mungkin awak akan lebih faham. Aisyah meletakkan penyapitnya. Suasana menjadi tegang. Adam masih makan dengan gembira, tidak menyadari ibu bapaknya sedang saling berpandangan. Saya cuma takut orang luar kata kita serahkan anak pada pembantu rumah untuk ajar, tak sedap didengar. Amirul meletakkan tangannya di atas tangan istrinya.
Awak dah buat macam-macam untuk jaga imej keluarga ni, tapi awak nampak tak Adam ketawa? Hari ini kali pertama abang nampak senyuman tu sejak kemalangan. Aisyah diam. Dia mengambil mangkuk nasi dan menyuap sedikit demi sedikit. Malam itu, Amirul masuk ke bilik Adam. Budak itu sedang melukis di atas kertas A4, sebuah rumah kecil. 3 orang sedang berpegangan tangan. Orang di tengah berambut panjang, tangannya memegang loceng. Adam lukis siapa kat tengah tu? Kak Siti. Adam nak Kak Siti ada kat sini selamanya. Amirul mengusap lembut rambut anaknya. Kertas lukisan itu lama, pensil warnanya tumpul, tetapi garisan lukisannya penuh keazaman. Kalau macam tu, esok ayah dengan Adam buat bingkai cantik-cantik untuk gantung lukisan ini ya. Ya, gantung kat kepala katil. Amirul memandang keluar tingkap. Angin bertiup lembut, membawa bunyi daun-daun bergeseran. Buat pertama kalinya, dia merasakan hatinya begitu tenang. Ketenangan yang bukan datang dari wang atau kontrak, tetapi dari gelak tawa anaknya dan mata yang penuh tekad milik wanita bernama Siti. Esok akan bermula dengan cara yang berbeza, bukan kerana Adam, tetapi kerana dia sendiri telah sedar. Ada orang yang datang dalam hidup kita tanpa kemewahan, tanpa glamour, tetapi mampu menyalakan cahaya dari sudut yang paling gelap. Cahaya matahari belum lagi menyinari halaman tadi ke antara bangsa itu, hanya memantulkan kilauan pada tingkap-tingkap kaca yang jernih seperti air. Tadika cahaya bintang, tempat anak-anak ahli perniagaan, artis, dan orang terkenal belajar, sentiasa sibuk tetapi mengekalkan ketertiban yang ditentukan oleh peraturan tidak bertulis. Kanak-kanak dijemput oleh pengasuh di pintu, pembantu rumah tidak dibenarkan masuk ke kawasan dalaman, bukan kerana diskriminasi, tetapi kerana standard image. Seperti yang pernah dikatakan oleh pihak pengurusan kepada ibu bapa, Amirul dan Aisyah sudah biasa dengan perkara itu. Tetapi pagi ini, segalanya mula berubah. Kak Siti, hari ini awak hantar Adam ke sekolah ya? Kata Aisyah, matanya masih melayari skrin telefon. Saya ada mesyuarat pukul 8. Baik puan, puan jangan risau. Amirul memandang sekilas. Dia berniat untuk menawarkan diri menghantar anaknya, tetapi melihat riak wajah Aisyah yang bimbang, dia hanya mendiamkan diri. Aisyah masih belum selesa sepenuhnya dengan kehadiran pembantu rumah yang melebihi batas dalam keluarga mereka. Walaupun Adam semakin menunjukkan kemajuan, bagi Aisyah, seorang yang sentiasa menjaga imej dalam kalangan ahli perniagaan wanita, perkara ini masih sukar diterima. Teksi berhenti di hadapan pintu pagar sekolah pada pukul 7.45 pagi. Kak Siti mendukung Adam turun, perlahan-lahan meletakkan kaki budak itu di atas tanah. Hari ini adalah hari istimewa. Kali pertama Adam tidak menggunakan kerusi roda ke sekolah. Dia memakai uniform berwarna krim, kolar bajunya dikancing kemas, mulutnya tersenyum riang. Hari ini Adam jalan masuk kelas sendiri, Kak Siti tengok ya. Ya, akak berdiri kat sini tengok, tapi Adam kena beritahu cikgu tahu. Baik, budak itu perlahan-lahan melangkah ke arah pintu pagar. Pengasuh yang bertugas sudah menunggu. Matanya masih memandang telefon. Tetapi kemudian dia mengangkat kepala dan serta-merta mengerutkan dahi. Kejap, siapa nih? Tanyanya. Matanya tertumpu pada Siti. Saya penjaga Adam. Saya hantar dia ke sekolah. Penjaga? Pengasuh itu memandang ke bawah ke arah kaki Siti yang memakai selipar jepun. Tolong undur keluar. Hanya ibu bapa atau orang yang berdaftar sahaja boleh hantar anak masuk kelas. Tapi hari ini dia tak pakai kerusi roda, Cik. Kakinya lemah. Saya cuma ikut untuk bantu. Tak masuk kelas sampai koridor je. Peraturan tetap peraturan. Kalau ada apa-apa, ibu bapa boleh hubungi guru kelas. Siti menggenggam erat beg tangannya. Adam berdiri terpinga-pinga di tengah pintu pagar, tidak faham apa yang sedang berlaku. Siti menunduk dan berbisik, Adam, masuk kelas ya, akak akan berdiri kat luar ni tengok. Kalau Adam penat, panggil cikgu. Adam mengangguk,
Tangannya memegang erat tali beg. Tetapi sebaik sahaja melangkah masuk ke halaman, seorang budak lain berlari melintasinya. Secara tidak sengaja terlanggar Adam. Langgaran itu tidak kuat, tetapi cukup untuk membuat budak itu hilang keseimbangan. Adam jatuh terduduk, tangannya menahan di tanah. Siti meluru ke hadapan, tetapi pengawal keselamatan menghulurkan tangan menahannya. Berhenti, Puan tak boleh masuk. Tapi budak tu jatuh, saya kena tolong dia. Puan bukan ibu bapa dia. Ketika itu, dari dalam, suara seorang ibu kedengaran. Ibu kepada Imran, seorang budak sekelas Adam. Ya Allah, kenapa biarkan pembantu rumah berkeliaran kat pintu pagar sekolah nih? Nampak selekeh, nanti orang kata sekolah ni tak berkualiti pula. Siti berundur, bibirnya diketap rapat. Di matanya tiada kemarahan, hanya sesuatu yang lebih pedih, satu kebiasaan, seolah-olah sudah berkali-kali dipandang dengan mata yang sama. Adam perlahan-lahan bangun, matanya merah. Guru berlari keluar dan membantu budak itu masuk ke kelas. Tiada siapa yang menoleh ke arah wanita yang masih berdiri di belakang pintu pagar. Petang itu, di ruang tamu, Aisyah meletakkan cawan teh di atas meja. Kak Siti, pasal pagi tadi saya dah dengar. Saya rasa mulai esok, biar pemandu atau saya yang hantar Adam. Awak tak perlu ikut lagi. Siti menunduk. Saya minta maaf, saya cuma nak pastikan Adam selamat. Aisyah mengangguk, bibirnya diketap. Saya paham niat awak baik, tapi tempat tu tak sama macam rumah kita. Di sana, imej sangat penting dan saya penaung lembaga pendidikan ibu bapa. Saya tak nak ada salah faham yang tak sepatutnya tersebar. Amirul yang baru masuk dari halaman terdengar perbualan terakhir itu. Dia berhenti. Awak rasa siapa yang salah pagi tadi? Sekolah salah, Kak Siti salah, atau masyarakat yang salah? Aisyah mengeluh. Saya cuma fikirkan cara terbaik untuk jaga ketenteraman anak. Tapi ketenteraman itulah yang buat anak kita hampir jatuh tanpa ada sesiapa dibenarkan menolong. Amirul tidak dapat berdiam diri lagi. Saya tak nak bergaduh, tapi saya juga tak nak keluarga kita jadi bahan bualan. Hanya kerana kita biarkan seorang pembantu rumah melintasi garisan. Aisyah berpaling. Siti diam-diam berdiri, menunduk hormat, lalu berjalan pantas ke biliknya. Malam itu, Amirul berdiri di tepi tingkap bilik kerjanya, matanya memandang ke halaman tempat Adam pernah berlatih berjalan. Di tangannya ada risalah sebuah bengkel pemulihan fungsi, program jangka pendek untuk orang bukan profesional yang mempunyai pengalaman praktikal. Dia sudah bertanya dan boleh mendaftarkan Siti, tetapi adakah wanita itu berani melangkah melalui pintu itu selepas pandangan hina seperti pagi tadi? Pintu pagar di sekolah itu bukan sahaja tertutup di hadapan Siti, ia seolah-olah tertutup di hadapan sesuatu yang Amirul percayai, bahwa kebaikan hati sudah cukup untuk mengatasi segala halangan. Tetapi tidak. Ada tempat di mana hanya gelaran, kedudukan, dan penampilan luaran yang diterima. Tetapi dia tidak akan membiarkan perkara itu berakhir di situ. Esok dia akan bercakap dengan pihak sekolah dan dia juga akan bertanya kepada Siti, apakah dia mau melangkah lebih jauh. Jika ya, dia akan menjadi orang yang membuka jalan. Jika tidak, sekurang-kurangnya dia tidak berdiam diri seperti orang lain. Karena dia tahu, jika seorang kanak-kanak seperti Adam boleh bangun dari kejatuhan, orang dewasa sepertinya juga boleh belajar untuk berpihak kepada yang benar, tidak kira berapa banyak pintu yang tertutup. Suatu petang di Kuala Lumpur, hujan turun renyai-renyai. Hujan pertama musimnya berlarutan, seolah-olah tiada hentinya. Air menitik di bingkai tingkap-tingkat 2, meninggalkan kesan suram. Di dapur, Kak Siti sedang mengelap meja, setiap gerakannya perlahan dan lembut. Ada sesuatu yang berat terpancar di matanya yang selalunya tenang. Amirul turun dari bilik kerja, melihatnya berdiri termenung di hadapan peti sejuk. Dia berhenti, teragak-agak beberapa saat sebelum bersuara. Kak Siti, saya ada sesuatu nak tanya. Wanita itu menoleh, tersenyum kecil, tangannya masih memegang kain basah. Ya, Encik.
Saya nampak semalam awak sangat sedih pasal kejadian di sekolah. Siti diam beberapa saat, kemudian mengangguk perlahan. Saya dah biasa, Encik Amirul. Dah biasa orang pandang saya macam orang yang salah tempat. Cuma pagi semalam, saya kasihan sangat pada Adam. Dia dah berusaha keras. Dia membiarkan ayatnya tergantung, memandang ke lantai. Amirul menarik kerusi dan duduk di meja makan. Langit di luar semakin gelap. Dia menuang 2 gelas air, menolak satu ke arah Siti. Saya tahu awak pernah jaga adik lelaki yang kemalangan, tapi saya tak pernah dengar cerita penuhnya. Boleh awak ceritakan pada saya? Siti mengangkat kepala. Matanya menunjukkan sedikit keterkejutan, kemudian muram, seolah-olah teringat sesuatu yang selama ini disembunyikan. Dia duduk, jari jemarinya saling berpaut, memintal tanpa sedar. Adik saya namanya Hafiz, 7 tahun lebih muda dari saya. Dulu keluarga kami miskin, ayah meninggal awal, ibu seorang diri besarkan kami berdua. Saya berhenti sekolah masa tingkatan 3, kerja di kedai makan, kemudian kerja di kilang jahit. Hafiz pandai, dia bercita-cita nak jadi jurutera. Dia berhenti, menarik nafas dalam. Tapi masa umurnya 16 tahun, dalam perjalanan pulang dari sekolah, dia dilanggar lori kontena. Tulang belakangnya patah. Dokter kata peluang untuk berjalan semula kurang daripada 5%. Amirul menggenggam gelasnya erat. Sebahagian dirinya membayangkan budak lelaki itu terbaring kaku di bilik hospital, sama seperti dia pernah melihat anaknya sendiri. Selepas kemalangan, ibu saya jatuh sakit. Saya seorang saja yang ada di sisi Hafiz setiap hari. Mandikan, urut, bantu berlatih, bersihkan air kencingnya. Kerja-kerja yang orang biasanya upah jururawat. Saya belajar dengan memperhati dan melakukannya dengan kasih sayang. Siti bercerita tanpa memandang Amirul. Suaranya rata tetapi penuh dengan kepedihan yang terpendam. Pernah sekali saya minta kerja di kedai makan dekat hospital untuk senang jaga adik. Tapi pemilik kedai itu bila tahu keadaan saya cuma bagi kerja di dapur. Tak bagi keluar, takut pelanggan komplain ada bau hospital. Mereka cakap terus terang, saya tak salahkan mereka. Amirul mengangguk, tekaknya terasa kering. Saya ingat pernah sekali Hafiz tanya, "Kak, adik ni tak berguna ke?" Masa itu saya tak tahu nak jawab apa. Saya cuma peluk dia dan cakap, adik tak pernah putus asa, itu dah cukup. Selepas 3 tahun, dia boleh berjalan, walaupun perlahan. Dia tak jadi jurutera, tapi dia mengajar kelas komputer percuma di pusat orang kurang upaya. Baginya, itu satu impian yang besar. Siti tersenyum kecil apabila menyebut tentang adiknya, tetapi senyuman itu tidak bertahan lama. Dia terdiam. Selepas ibu meninggal, saya putuskan untuk datang ke Kuala Lumpur kerja sebagai pembantu rumah. Saya perlu hantar duit untuk Hafiz buka kelas sendiri. Saya pernah sembunyikan masa lalu saya sebab takut orang tak percaya seorang yang pernah kerja dapur jadi jururawat tak bertauliah boleh faham tentang fisioterapi. Tapi bila jumpa Adam, saya tak boleh diamkan diri. Amirul terdiam. Suasana di dalam bilik itu terasa berat. Hujan sudah berhenti tetapi tanah masih basah. Kak Siti, saya tak tahu nak cakap apa, tapi saya rasa saya berhutang ucapan terima kasih pada awak bagi pihak keluarga saya dan juga ucapan maaf kerana biarkan awak keseorangan dengan sesuatu yang sepatutnya dihargai. Siti melambaikan tangannya. Encik, jangan cakap macam tu. Adam budak baik, ada semangat. Saya cuma sumbang sikit saja. Cuma, saya tak tahu sama ada saya patut tinggal di sini lagi atau tidak. Amirul terkejut. Apa maksud awak? Selepas kejadian semalam, saya rasa kehadiran saya mungkin menyusahkan keluarga encik. Saya takut menjejaskan Puan Aisyah dan saya tahu di mana tempat saya. Amirul bangun serta-merta. Tidak, awak tak boleh fikir macam tu. Ini rumah awak. Kalau saya berhak cakap begitu, saya nak awak terus tinggal, terus temani Adam. Bukan sebagai pembantu rumah, tapi sebagai rakan kongsi, sebagai teman dalam proses pemulihan anak saya. Siti menggelengkan kepala, matanya penuh emosi tetapi juga tegas.
Encik Amirul, saya tak ada kelayakan apa-apa. Saya tak boleh terima peranan tu secara rasmi. Kalau macam tu, kita jadikan ia rasmi. Saya dah tanya Pusat Fisioterapi Harapan, mereka ada program latihan intensif untuk orang yang ada pengalaman menjaga. Kalau awak setuju, saya akan tanggung semua kos. Kali ini, Siti benar-benar terkejut. Matanya berkaca-kaca. Saya tak pernah terfikir. Sekarang, fikirkanlah. Awak dah berikan sesuatu yang wang tak boleh beli. Kepercayaan, kehangatan dan seorang anak yang berani untuk bangun semula. Siti menunduk, kedua-dua tangannya digenggam erat. Beri saya masa untuk fikir, 1 malam saja. Amirul mengangguk. Dia tahu ada keputusan yang memerlukan masa, terutamanya bagi seseorang yang sudah terlalu lama hidup dalam pandangan prejudis. Malam itu, ketika Adam memeluk bingkai lukisan barunya, lukisan Kak Siti berdiri di antara ayah dan ibunya. Tangannya memegang lengang robot seperti Adiwira. Amirul berdiri diam memerhati anaknya. Budang itu tidak tahu apa-apa tentang halangan yang dihadapi oleh orang dewasa. Bagi Adam, sesiapa yang membuatnya gembira, yang membantunya berdiri, itulah orang yang disayanginya. Dan Amirul faham, untuk mengajar anak bersyukur, dia sendiri perlu hidup dengan rasa syukur itu. Esok, jika Kak Siti bersetuju, keluarga ini akan memulakan babak baru. Jika tidak, sekurang-kurangnya mereka telah melalui hari-hari yang penuh keikhlasan. Dan seorang wanita yang pernah senyap-senyap memikul impian orang lain di bahunya selama lebih 10 tahun, akhirnya berpeluang untuk hidup demi dirinya sendiri. Keesokan paginya, ketika cahaya matahari baru sahaja terbit di sebalik pokok-pokok di halaman, Siti sudah bangun awal. Dapur berbau halia dan serai, bunyi air mendidih kedengaran perlahan. Di atas dapur, periuk bubur nasi sedang mendidih perlahan, wap panasnya mengaburkan cermin dapur. Siti baru sahaja mengelap tangan apabila dia memandang jam di dinding. 6.15 pagi. Biasanya waktu ini Adam masih tidur, tetapi hari ini dia tidak mengantuk. Mungkin semalaman dia tidak tidur. Selepas perbualan dengan Encik Amirul, fikiran yang terpendam selama bertahun-tahun kembali serentak. Tahun-tahun hidup dalam diam, bekerja keras, mengumpul setiap sen untuk dihantar ke kampung. Kali-kali dihina kerana gelaran pembantu rumah, dia sudah biasa menunduk. Tetapi buat pertama kalinya, ada orang bertanya apa yang dia mahu, bukan kerana kasihan, tetapi kerana benar-benar melihat nilainya. Sebahagian dirinya mahu bersetuju serta-merta, tetapi sebahagian lagi yang lebih besar berasa takut. Takut dianggap tamak, tidak tahu diri, dan lebih-lebih lagi takut tidak cukup bagus untuk layak. Dia sedang mencuci mangkuk apabila bunyi langkah kecil kedengaran dari tangga. "Kak Siti!" Siti menoleh. Adam berdiri di situ. Rambutnya kusut, matanya masih mengantuk, tetapi tangannya memegang sekeping kertas yang dilipat kemas. "Apa ni, Adam?" "Adam lukis untuk Akak. Akak jangan sedih lagi ya." Siti menunduk dan membuka kertas itu. Ia adalah lukisan krayon. Seorang wanita berambut panjang berdiri di tengah cahaya. Tangannya memegang tangan seorang budak lelaki. Di belakang mereka ada bingkai tingkak dengan sinaran matahari masuk. Di atas kepala wanita itu ada tulisan cakar ayam, Akak Adiwira Adam. Hatinya terasa sebak. "Adam lukis Akak kah?" "Ya." "Semalam Adam dengar ayah cakap dengan ibu sebab akaklah Adam boleh berdiri. Jadi, mesti akak ada kuasa macam Adiwira." Siti memeluk Adam erat. Wajahnya basah tanpa disadari. Sarapan pagi itu berlangsung dalam suasana yang berbeza. Amirul menuang kopi, matanya memandang Siti penuh harapan tetapi tidak memaksa. Aisyah duduk di sebelahnya, menyuapkan makanan untuk Adam, tetapi matanya sesekali melirik ke arah Siti. Aisyah memulakan perbualan. "Saya dah fikirkan pasal semalam. Saya pernah bersikap tegas sebab takut cakap-cakap orang, takut anak tercedera, tapi mungkin saya dah silap pandang."
Siti perlahan-lahan mengangkat muka memandang Puan Aisyah. Saya rasa, kalau awak terima tawaran untuk belajar, saya akan jadi orang pertama yang sokong. Bukan sebab awak pembantu rumah kami, tapi sebab awak layak. Amirul tersenyum kecil, kemudian menoleh kepadanya. Macam mana, Siti? Siti memandang pasangan suami istri itu, kemudian memandang Adam. Mata budak itu bersinar dengan kepercayaan mutlak, bukan perasaan bergantung, tetapi kekaguman yang semula jadi. Saya setuju, tapi dengan satu syarat. Syarat apa? Selepas habis belajar, saya nak ambil peperiksaan sendiri, mohon kerja sendiri, bukan atas nama orang Encik Amirul. Kalau lulus, saya akan kembali bekerja dengan jawatan baru. Kalau tidak, saya akan tetap di sini, tapi sebagai pembantu rumah yang sebenar. Amirul dan Aisyah saling berpandangan, kemudian sama-sama mengangguk. Setuju. Amirul menghulurkan tangannya. Siti menyambutnya perlahan. Seminggu kemudian, Siti secara rasmi memulakan kursus jangka pendek di Pusat Latihan Fisioterapi Harapan, Cawangan Selatan. Jadwal kelas berlangsung setiap malam dari pukul 6 hingga 9, 3 kali seminggu. Siang hari, dia masih menguruskan rumah dan berlatih bersama Adam. Malamnya, Amirul menyuruh pemandu menghantar dan menjemputnya. Setiap kali pulang, Siti akan mengeluarkan buku nota dan belajar hingga lewat malam. Adam kadang-kadang merangkak ke mejanya dan melihatnya belajar. Akak belajar apa tuh? Belajar macam mana nak tolong orang berjalan dengan lebih mudah. Nanti kalau Adam jatuh lagi, akak tolong Adam ya. Tak boleh jatuh lagi, tapi kalau jatuh pun, akak akan sentiasa ada. Sekali, Amirul lalu dan melihatnya sedang menonton semula video rakaman sesi latihan pemulihan lutut. Dia berdiri diam di belakang, kemudian bersuara. Awak belajar bersungguh-sungguh macam ni, mesti dapat nombor 1. Tak berani lancik, orang lain semua pelajar Universiti Perubatan. Pengalaman itu emas, awak dah lalui benda yang buku teks tak tulis. Siti tersenyum kecil, lalu bertanya, kenapa encik percaya pada saya macam ni? Amirul diam sejenak, kemudian menjawab, sebab saya pernah hidup dalam dunia di mana segalanya boleh dibeli dengan wang. Tapi, buat pertama kalinya, saya nampak ada sesuatu yang wang tak boleh beli, iaitu kepercayaan seorang kanak-kanak. Dan awak dah dapatkan kepercayaan tu tanpa perlu cuba membelinya. Siti duduk diam, perasaannya sebab. Terima kasih, encik. Amirul hanya tersenyum dan berlalu pergi. Hari peperiksaan akhir kursus, Siti melangkah masuk ke dewan dengan kemeja putih dan seluar hitam, ringkas tetapi kemas. Jantungnya berdebar-debar. Ujian teori adalah satu set soalan aneka pilihan diikuti dengan ujian amali mengendalikan situasi dengan modal. Apabila tiba gilirannya untuk ujian amali, dia diminta untuk menilai keupayaan berdiri dan berjalan seorang pesakit wanita berusia 55 tahun selepas kemalangan. Dia menarik nafas dalam, teringat hari-hari pertama melatih Hafiz, teringat mata Adam ketika budak itu melangkah gementar. Izinkan saya tanya makcik beberapa soalan sebelum kita mula, katanya kepada model itu. Makcik ada rasa sakit kat mana-mana sendi tak? Pernah jatuh masa berjalan? Seluruh dewan senyap. Panel penilai memerhati dengan teliti. Apabila sesi ujian tamat, seorang doktor dalam panel itu mendekatinya dan bertanya, Puan pernah bekerja dalam bidang perubatan? Saya pernah jaga adik lelaki saya yang lumpuh. Bagus, cara Puan bertanya dan mewujudkan rasa selamat sangat semula jadi. Itu bukan sesuatu yang semua orang boleh buat. Siti mengangguk terima kasih, kemudian meninggalkan bilik ujian dengan jantung yang masih berdegup kencang. Keputusan diumumkan seminggu kemudian. Amirul sedang bermesyuarat apabila dia menerima mesej daripada Siti. Saya lulus, Selasa depan saya mula latihan praktikal di Pusat Fisioterapi. Dia bangun di tengah-tengah mesyuarat dengan senyuman yang jarang dilihat, membuatkan semua orang terkejut. Malam itu, seisi keluarga mengadakan makan malam kecil untuk merayakan Siti. Aisyah sendiri memasak rendang daging, hidangan yang pernah didengarnya Siti suka sejak kecil. Kak Siti, kali ini akak kena jadi mentor Adam pula ya? Adam bersorak.
Boleh, tapi Adam kena janji jadi anak murid paling rajin. Seluruh meja makan ketawa. Suasana begitu ringan, seolah-olah tiada lagi jurang atau prasangka yang wujud. Angin di luar bertiup lembut, membawa bau rendang yang baru dihidangkan. Di dalam rumah kecil itu, satu babak baru bermula, bukan dengan perubahan besar, tetapi dengan langkah-langkah kecil yang mantap dari seorang yang pernah dianggap tidak tergolong, kini melangkah ke hadapan dengan kakinya sendiri. Musim luruh, udara segar dan sejuk menyelinap ke setiap sudut banglo milik Amirul. Selepas berbulan-bulan menemani Adam, Kak Siti kini bukan lagi sekadar seorang pembantu rumah. Dia telah menjadi sebahagian daripada keluarga ini, seperti seorang makcik, seorang guru, seorang kawan. Sesi fisioterapi petang untuk Adam tidak lagi tegang atau meletihkan, sebaliknya dipenuhi gelak tawa, bukan sahaja dari budak itu, tetapi juga dari orang dewasa yang memerhati di belakang. Tetapi di sebalik ketenangan itu, ada rahsia yang masih terpendam, dan ia mula terbongkar dari sesuatu yang kelihatan remeh. Suatu malam, ketika semua orang sudah tidur, Kak Siti sedang mengemas tingkat bawah apabila dia terdengar bunyi air menitis dari arah bilik stor di bawah tanah. Dia melangkah ke arah itu, membuka pintu, dan mendapati lantai di hadapan pintu stor itu basah. Rasa ingin tahu mendorongnya untuk membuka lampu dan turun ke bawah. Bilik bawah tanah itu jarang dikunjungi. Amirul dan Aisyah jarang menyebutnya, hanya berpesan di dalamnya penuh dengan barang lama yang tidak penting. Tetapi sebaik sahaja menjejakkan kaki di anak tangga pertama, Siti merasakan hembusan udara sejuk yang aneh. Bukan kerana penghawa dingin, tetapi kesejukan masa, kesejukan perkara yang telah lama disembunyikan. Dia menyalakan lampu suluh telefonnya, melangkah dengan berhati-hati. Seperti kata Amirul, di dalamnya penuh dengan kotak, beg pakaian, dan perabot lama yang berhabuk. Tetapi di sudut paling dalam, ada sebuah rak kayu yang ditutupi kain kanvas lusuh. Separuh kain itu terselak, menampakkan sebuah gambar keluarga kecil berbingkai, bukan gambar yang tergantung di ruang tamu. Siti menunduk. Di dalam gambar itu, Amirul semasa muda berdiri di sebelah seorang wanita, bukan Aisyah. Wanita itu berwajah lembut, matanya redup, dan yang paling ketara, tangannya sedang memeluk seorang bayi kecil, tidak lain dan tidak bukan Adam. Siti terdiam. Di sebelah gambar itu ada sebuah kotak kayu lama. Dia membukanya. Di dalamnya ada satu fail rekod perubatan dan beberapa pucuk surat yang sudah kekuningan. Dengan rasa ingin tahu, dia membuka fail pertama. Baris pertama yang tertera di matanya. Pesakit Adam bin Amirul. Diagnosis palsi cerebrum ringan. Keupayaan berjalan terencat akibat kekurangan oksigen semasa lahir. Hatinya terasa pedih. Ini bukan perkara yang pernah dikongsi oleh Amirul atau Aisyah. Mereka selalu mengatakan Adam kemalangan ketika berumur 3 tahun, jatuh dari tangga, menyebabkan kerusakan ringan pada saraf motoriknya. Tetapi rekod ini dengan jelas menyatakan keadaan palsi cerebrum sejak lahir tidak mungkin salah. Siti membuka surat di bawahnya, tulisan tangan seorang wanita kepada Encik Amirul, tanda tangan di hujung surat, Farah. Abang, saya tahu ini keputusan paling sukar dalam hidup saya bila saya biarkan abang bawa anak kita pergi. Tapi saya cuma harap dia dapat hidup seperti kanak-kanak normal dalam keluarga yang serba cukup. Saya sakit tenat, tak akan sembuh. Jangan biarkan dia tahu kebenarannya kalau itu akan menyakitinya. Saya percaya, kalau dia boleh berjalan dan ketawa seperti budak-budak lain, dia akan maafkan saya. Siti tergamam. Seluruh bilik bawah tanah itu terasa gelap. Farah mungkin ibu kandung Adam. Dia bukan meninggalkan anaknya seperti kabar angin, tetapi menyerahkan hak penjagaan kerana penyakit. Dan Amirul telah menyembunyikan segalanya, bukan hanya dari orang ramai, tetapi juga dari Aisyah, yang Siti percaya tidak tahu menahu. Siti menyusun semuanya seperti asal, tetapi sepanjang malam itu dia tidak dapat tidur. Kepingan-kepingan teka-teki yang tidak padan mula tersusun di kepalanya.
Karena Aisyah selalu mengelak bercakap tentang masa lalu Adam, sikap berhati-hati Amirul setiap kali menyebut tentang kelahiran Pramatang. Kini dia faham, segalanya dibina di atas satu kesunyian yang menyakitkan. Keesokan paginya, ketika Amirul baru hendak keluar bekerja, Siti memanggilnya. "Encik Amirul, saya perlu bercakap." Amirul menoleh sedikit terkejut. Mereka berdua duduk di meja makan, sementara Aisyah masih di tingkat atas dan Adam belum bangun. "Saya turun ke bawah tanah malam tadi sebab nampak air bocor. Saya nampak gambar, rekod dan surat-surat tu." Amirul terdiam. "Saya tak berniat nak menceroboh. Tapi Encik, kalau semua tu benar, Encik tak patut sembunyikannya selamanya. Bukan dari Puan Aisyah, bukan dari Adam, dan yang paling penting, bukan dari diri Encik sendiri." Amirul memejamkan mata, wajahnya muram. Lama kemudian, baru dia bersuara. "Farah cinta pertama saya. Kami bercinta masa di universiti, tapi keluarga saya tak setuju sebab dia miskin. Bila Farah mengandung, saya sembunyikan dari ibu bapa saya, sewa sebuah apartmen kecil. Tapi bila Adam lahir, doktor beritahu dia mengalami kerosakan otak akibat kekurangan oksigen. Farah jatuh sakit. Dia dapat tahu dia menghidap kanser serviks peringkat akhir tak lama selepas itu. Dia berhenti, matanya merah. Dia tak dapat bertahan lagi. Sebelum meninggal, dia serahkan Adam pada saya. Saya berhenti kerja, bawa anak ke luar negara untuk rawatan selama 2 tahun. Bila balik, saya jumpa Aisyah. Dia tahu saya ada anak, dia terima. Tapi saya sembunyikan keadaan Adam sebab tak nak dia dikasihani lagi. Siti mengangguk perlahan, tetapi suaranya menjadi serius. "Saya faham kenapa Encik buat macam tu, tapi kalau Puan Aisyah tahu, dia akan rasa dikhianati. Dan Adam, lambat laun, dia akan sedar ada sesuatu yang tak kena." Amirul diam. Dia tidak pernah terfikir akan menceritakan semula kisah lama. Tetapi kini, apabila mendengarnya dari Siti, orang yang tidak pernah menghakiminya, dia berasa lega, walaupun disertai dengan ketakutan. "Saya tak paksa Encik, tapi kalau Encik percayakan saya seperti sebelum ini, saya harap Encik berani beritahu kebenarannya. Bukan untuk memberi penjelasan, tetapi untuk beri orang di sekeliling Encik hak untuk memilih sama ada mahu terus bersama." Amirul memandangnya lama. Kemudian dia mengangguk. Matanya memandang ke arah tangga tempat Adam selalu duduk melukis pada waktu pagi. "Saya akan beritahu, asalkan awak ada di sini bersama saya." Siti tersenyum. "Saya akan ada di sini, seperti dari awal lagi." Pagi itu, cahaya matahari yang menembusi tingkap kecil di bilik bawah tanah seolah-olah membersihkan lapisan habuk tebal masa lalu. Sebuah pintu akan dibuka bukan untuk mendedahkan kesalahan, tetapi untuk memulai perjalanan penyembuhan dengan kebenaran. Dan Siti, orang yang pernah dianggap pendiam, kini memegang kunci kepada perubahan itu. Petang hujung minggu itu, ketika cahaya senja mewarnai langit, seluruh keluarga Amirul berkumpul di ruang tamu. Adam sedang sibuk memasang set Lego barunya, manakala Aisyah membaca buku di sofa. Suasana kelihatan tenang seperti biasa, tetapi di dalam hati Amirul, ombak sedang bergelora. Selepas perbualan dengan Siti dan meneliti semula fail-fail lama, dia tahu dia tidak boleh berdiam diri lagi. Amirul mengambil segelas teh dan mendekati Aisyah. "Sayang, ada masa sekejap tak? Abang ada benda nak cakap." Aisyah mengangkat muka, terkejut melihat wajah serius suaminya. "Ya, ada apa?" Amirul memandang Adam yang sedang asyik bermain, kemudian memberi isyarat untuk masuk ke bilik kerja. Aisyah mengikut dalam diam. Pintu ditutup. Dalam ruang yang sunyi itu, tiada lagi ruang untuk kata-kata berlapik. "Awak ingat tak masa kita baru kahwin, abang pernah cakap masa lalu abang dah tertutup?" Aisyah mengangguk, hatinya mula berasa tidak sedap. "Abang pernah fikir kalau abang usaha cukup kuat, abang boleh kuburkan semua benda lama tu selamanya. Tapi sekarang abang tahu, abang silap." Amirul membuka laci, mengeluarkan kotak kayu yang pernah tersimpan jauh di bawah tanah. Dia membuka penutupnya, mengeluarkan surat yang ditinggalkan Farah bersama beberapa dokumen perubatan.
Aisyah merenung benda-benda di hadapannya. Dia mengambil surat itu dan membacanya perlahan-lahan, baris demi baris. Tangannya sedikit menggeletar, riak wajahnya berangsur-angsur berubah. "Farah, ibu kandung Adam?" Suara Aisyah serak. Amirul mengangguk. Dia menceritakan segalanya tentang cinta zaman universiti, tentang penyakit Farah, tentang perjalanan sunyinya membawa anak untuk rawatan, dan tentang keputusannya untuk menyembunyikan segalanya apabila bertemu Aisyah. Dia tidak membela diri, hanya bercerita dengan segala kejujuran yang tertangguh. "Saya tak pernah ragu-ragu," bisik Aisyah. "Saya selalu fikir Adam hasil perkawinan yang tak bahagia, tapi saya terima dia, sayang dia macam anak sendiri, sebab saya percaya pada abang." Amirul mendekat dan menggenggam lembut tangan istrinya. "Abang tahu abang salah sebab tak beritahu dari awal. Tapi abang takut kehilangan awak, takut anak kita terluka. Sekarang abang tak nak hidup dalam ketakutan lagi. Awak berhak tahu segalanya." Aisyah berdiri dan berpaling. Dia cuba bertenang, tetapi suaranya bergetar. "Abang fikir saya tak cukup bertolak ansur untuk terima masa lalu tu, atau abang tak percaya cinta saya pada Adam tu ikhlas? Bukan macam tu. Abang tahu awak sayang Adam sepenuh hati, tapi abang terlalu pentingkan diri. Amirul, kalau saya, walau sesakit mana pun masa lalu, saya tetap nak dikongsi bersama. Tapi, abang pilih untuk simpan semuanya. Sampai bila dah jadi satu penipuan, baru abang nak beritahu." Suasana menjadi begitu tegang. Mereka berdua diam lama. Akhirnya, Aisyah mengeluh perlahan. "Saya tak marah sebab abang pernah cintakan orang lain. Saya cuma terasa hati sebab abang tak anggap saya cukup kuat untuk lalui semua ni bersama abang." Dan Amirul menggenggam tangan istrinya lebih erat. "Sekarang abang percaya awak cukup kuat. Awak sentiasa lebih kuat daripada yang abang sangka." Aisyah memandangnya, air mata mengalir perlahan. "Dan Adam? Dia berhak tahu siapa ibu kandungnya, kan?" Amirul terdiam. Itulah soalan yang paling ditakutinya. "Saya tak pasti dah sampai masanya, tapi saya rasa bila dia dah besar sikit, dia perlu tahu kebenarannya. Walaupun ia masa lalu yang menyakitkan, ia tetap sebahagian daripada dirinya." Amirul mengangguk perlahan. Mereka berpelukan dalam keheningan yang penuh emosi. Buat pertama kalinya selepas bertahun-tahun, rumah tangganya mampu menahan retak jika mereka berdua memandang ke arah yang sama. Malam itu, ketika Siti sedang menidurkan Adam, budak itu tiba-tiba bertanya, "Kak Siti, ayah dengan ibu ada soro apa-apa dari Adam tak?" Siti terkejut, lalu duduk di sebelahnya. "Kenapa Adam tanya macam tu?" "Adam nampak hari ini ibu menangis, ayah sedih. Orang besar kalau cakap tak ada apa-apa, mesti ada apa-apa." Siti mengusap kepala Adam. "Orang besar pun kadang-kadang takut. Macam Adam dulu takut tak boleh berjalan. Tapi Adam berlatih sikit-sikit, sekarang dah pandai berdiri, pandai lari. Ayah dengan ibu pun macam tu. Mereka perlukan masa untuk berani cakap benda yang susah." Adam berfikir sejenak, kemudian berkata, "Kalau macam tu, Adam akan tunggu. Tapi kalau ada apa-apa, Adam nak tahu. Adam bukan budak kecil lagi." Siti mengangguk dan tersenyum. "Ya, Adam kan dah jadi wira kecil." Keesokan paginya, Aisyah mencari Siti ketika dia sedang menyiram pokok di taman belakang. "Awak dah tahu kan?" Siti memandang Aisyah dan mengangguk perlahan. "Saya minta maaf sebab nampak benda yang tak sepatutnya. Tapi kalau puan perlukan seseorang untuk mendengar, saya sentiasa ada." Aisyah duduk di bangku batu, matanya memandang jauh. "Mungkin awak satu-satunya orang yang faham kehilangan macam ni. Awak pernah cerita tentang adik awak, saya masih ingat." Siti diam, hanya bunyi air dari paip yang kedengaran. "Saya rasa kesedihan tu tak menakutkan. Yang menakutkan ialah bila kita tak berani hadapinya. Bila kita berani pandang terus, walau sakit macam mana pun, mesti ada jalan untuk teruskan." Aisyah mengangguk. Pada saat itu, tiada lagi majikan dan pembantu rumah.
Hanya dua wanita yang pernah melalui kehilangan duduk bersama berkongsi isi hati yang paling jujur. Malam itu, ketika Amirul menidurkan Adam, budak itu tiba-tiba bertanya, "Ayah, Adam lahir macam mana?" Amirul terdiam. Seketika, semua skrip yang disediakannya hilang. Dia duduk di tepi katil, memegang tangan anaknya. Adam lahir di tempat yang sangat jauh, masa ayah masih sangat muda. Ibu Adam seorang wanita yang sangat berani. Dia sangat sayangkan ayah. Tapi sebab dia sakit tenat, dia tak dapat bersama Adam lama. Dia tinggalkan Adam pada ayah dengan harapan Adam akan hidup bahagia. Adam membuka matanya luas. Ibu Adam dah meninggal ke ayah? Ya. Ibu Adam meninggalan masa Adam baru beberapa bulan, tapi ibu sentiasa perhatikan Adam dari tempat yang sangat jauh. Adam terdiam, bibirnya diketap rapat. Seketika kemudian, dia bertanya, "Ibu Aisyah tahu tak?" "Tahu, Ibu Aisyah tahu sejak semalam, dan ibu tetap sayang Adam macam biasa. Tak ada apa yang berubah." Adam memeluk ayahnya erat. Adam tak marah ibu kandung, Adam cuma kasihan. Tapi Adam pun sayang ibu Aisyah sangat-sangat. Jadi Adam ada dua ibulah ayah. Amirul mengangguk, air matanya jatuh ke rambut anaknya. Betul, Adam ada dua orang ibu, dan kedua-duanya sayangkan Adam tanpa syarat. Di dalam bilik kecil itu, cahaya lampu tidur menyinari lukisan di dinding. Seorang wanita berdiri di bawah matahari, tangannya terbuka memeluk seorang kanak-kanak. Adam pernah melukisnya untuk Kak Siti. Kini Amirul faham, itu juga imej wanita-wanita yang telah, sedang, dan akan sentiasa menjadi tempat perlindungan paling damai dalam hidup anaknya. Dan dia buat pertama kalinya selepas bertahun-tahun berasa begitu lega seolah-olah beban berat telah diangkat dari hatinya. Pagi Isnin bermula dengan mesyuarat penting di pusat fisioterapi yang diasaskan oleh Amirul. Cahaya matahari menembusi tingkap kaca besar, menyinari wajahnya yang termenung ketika duduk di kepala meja. Para pekerja silih berganti melaporkan hasil terapi pesakit kanak-kanak, maklum balas ibu bapa dan kemajuan penambahbaikan fasiliti. Segalanya kelihatan berjalan lancar sehinggalah Laila, pembantu pribadinya yang sudah lama berkhidmat, masuk dengan wajah cemas. "Encik Amirul, ada perkara ni saya rasa encik patut tengok sekarang." Amirul mengerutkan dahi, mengambil iPad yang dihulurkan. Di skrin, terpapar sebuah artikel yang baru sahaja dimuat naik di sebuah laman web yang sering menedahkan kepincangan pusat pendidikan dan terapi swasta. Tajuknya besar dan sensasi. Pusat terapi terkenal di Kuala Lumpur guna pembantu rumah tidak bertauliah jaga kanak-kanak istimewa. Disertakan bersama adalah gambar keratan video yang menunjukkan Siti sedang melatih Adam berjalan, dengan kapsion yang menyindir bahawa dia menyamar sebagai pakar terapi. Jantung Amirul seakan direntap. Dia segera beralih ke laman media sosial yang menyiarkan artikel itu. Akunnya tidak dikenali, tetapi komen-komen di bawah menunjukkan maklumat itu sedang merebak pantas. Ada yang mengaitkan semula kisah Adam sebagai anak luar nikah, menggabungkan kedua-dua cerita menjadi satu naratif yang sama sekali salah. Bapa jutawan sembunyi masa lalu, guna pembantu rumah jadi ibu palsu dan doktor palsu rawat anak. Aisyah yang berada di rumah turut menerima mesej daripada kumpulan WhatsApp ibu bapa. Dia membacanya sekilas lalu, wajahnya pucat. Pada masa yang sama, telefon Amirul berdering. "Puan Halimah, ibu bapa yang pernah menimbulkan masalah dengan Siti di sekolah dahulu. Encik Amirul, saya rasa pusat encik patut beri penjelasan segera. Perkara membiarkan orang tidak bertauliah berurusan dengan kanak-kanak istimewa adalah tidak boleh diterima. Walau siapa pun encik, kami sebagai ibu bapa perlukan ketelusan." Amirul cuba bertenang. "Saya faham, petang ini pusat akan keluarkan kenyataan rasmi dan saya sedia bertemu setiap ibu bapa untuk berbincang secara langsung." Puan Halimah meletakkan telefon tanpa berkata apa-apa lagi. Amirul terduduk di kerusi. Angin dari masa lalu sedang meniup kencang, meranapkan segala usaha yang telah dibina olehnya, Siti dan juga Aisyah.
Tengah hari itu, Amirul memanggil Siti ke pejabatnya. Dia masuk, wajahnya tenang, tetapi matanya menunjukkan campuran perasaan terluka dan pasrah. "Awak dah tahu kan?" tanya Amirul perlahan. "Dah, Encik, kaki tangan lain hantar pada saya pagi tadi." "Awak tak perlu jelaskan apa-apa pada saya percaya awak, tapi perkara ni dah jadi lebih besar." Siti mengangguk perlahan. "Saya tak sedih orang anggap saya menyamar. Saya sedih sebab semua usaha selama ni tiba-tiba diketepikan hanya kerana saya tak ada sijil. Awak dah buat lebih daripada sesiapa yang ada sijil yang pernah saya kenal. Adam tak mungkin boleh berjalan tanpa awak. Pusat ni pun saya tak mungkin dapat kekalkan tanpa awak di sisi. Awak bukan sekadar pekerja, awak jantung tempat ni." Siti berkaca-kaca tetapi menahannya. "Saya tak perlukan sanjungan, saya cuma perlukan agar tidak disalahfaham, terutama di hadapan anak-anak. Mereka perlu percaya pada tempat ni." Amirul menggenggam tangannya erat. "Saya akan selesaikan semuanya. Saya tak akan biarkan awak tanggung seorang diri." Petang itu Amirul mengadakan sidang media. Wartawan, ibu bapa, dan beberapa orang dari industri turut hadir. Suasana tegang. Dia melangkah ke podium. Selepas beberapa kata pengenalan, dia terus ke inti masalah. "Baru-baru ini, terdapat maklumat tidak benar mengenai pusat kami yang melibatkan kaki tangan kami, Cik Siti. Saya ingin menegaskan bahwa Cik Siti tidak pernah menyamar. Walaupun tidak mempunyai kelayakan perubatan, beliau mempunyai pengalaman menjaga kanak-kanak istimewa selama lebih 10 tahun, termasuk kes-kes yang sukar dan berat. Beliaulah yang menemani anak saya, Adam, sejak dia tidak dapat mengangkat kaki sehinggalah dia boleh berjalan." Amirul berhenti, matanya melilau ke seluruh dewan. "Saya pernah silap kerana takutkan cakap-cakap orang. Saya sembunyikan masa lalu anak saya, masa lalu saya sendiri. Tapi saya tak boleh biarkan ketakutan itu terus melukai orang yang layak dihargai. Mulai hari ini, saya berjanji seluruh proses di pusat ini akan lebih telus dengan pemantauan pakar bebas. Dan yang paling penting, saya akan menghantar permohonan untuk pengiktirafan pengalaman khas untuk Cik Siti di bawah skim sukarelawan kebangsaan, seperti yang pernah dilakukan oleh organisasi besar terhadap mereka yang tiada kelayakan formal tetapi mempunyai hati dan bakat sebenar." Di bawah, kedengaran beberapa bisikan, kemudian beberapa anggukan. Seorang wartawan bertanya, "Encik fikir orang ramai akan percaya Encik bila Encik secara terbuka mengaku mempunyai anak luar nikah dan membiarkan pembantu rumah merawatnya?" Amirul tidak mengelak. "Saya tak boleh paksa siapa-apa untuk percaya. Tapi saya boleh hidup dengan jujur. Sekurang-kurangnya, anak saya tidak belajar menipu seperti yang pernah saya lakukan." Sidang media berakhir dalam suasana yang hening, tetapi penuh dengan renungan. Keesokan harinya, seorang ibu bapa yang pernah menentang keras menghantar mesej kepada Siti. "Saya minta maaf, saya pernah fikir Puan tidak cukup layak, tetapi bila saya lihat semula kemajuan anak saya berterima kasih atas sesi-sesi di mana Puan duduk selama 2 jam hanya untuk pujuk dia pegang pensel." Media mula berubah arah. Sebuah akhbar berwibawa menyiarkan artikel analisis tentang nilai pengalaman praktikal dalam terapi kanak-kanak, menggunakan imej Siti sebagai contoh. Media sosial yang menjadi punca ribut, kini menjadi tempat yang membalikkan arus pendapat umum. Amirul tahu segalanya belum berakhir, tetapi dia juga tahu, buat pertama kalinya dalam hidup, dia telah berhadapan dengan masa lalunya, membela orang yang betul dan berpihak kepada kebenaran. Malam itu, ketika seisi keluarga sedang makan malam, Adam bertanya, "Ayah, Kak Siti ni adiwira ke?" Aisyah tersenyum, mengambil secebis ikan untuk anaknya. "Ya, adiwira yang pakai apron, pakai selipar jepun, dan tahu ajar anak cara berjalan dengan kaki sendiri." Siti memandang seluruh keluarga, matanya merah. Badai telah berlalu, dan rumah ini masih teguh berdiri, kerana ia dibina dengan kepercayaan, tolak ansur, dan kemanusiaan.
Pusat terapi hari ini lebih meriah dari biasa. Orang ramai berbaris memasuki dewan utama, tempat berlangsungnya acara istimewa bernama Hari Kebangkitan. Acara ini adalah mercu tanda penting sempena ulang tahun ketiga penubuhan pusat dan juga hari perjumpaan untuk kanak-kanak yang pernah dirawat di sini untuk kembali dan berkongsi perjalanan pemulihan mereka yang menakjubkan. Amirul berdiri di hadapan cermin di bilik rehat, membetulkan tali lehernya. Dia tidak lagi berdebar-debar seperti sebelum sidang media, tetapi hatinya masih terasa aneh. Ini bukan sekadar majlis meraihkan kejayaan, tetapi juga saat dia secara rasmi mengumumkan satu titik perubahan besar, menyerahkan pentadbiran pusat kepada orang lain, orang yang lebih layak daripadanya. Aisyah masuk, membawa segelas jus oren. Dia meletakkannya perlahan di atas meja, memandang suaminya melalui cermin. Saya baru dengar Puan Halimah cakap, hari ini lebih 70 keluarga daftar untuk hadir. Budak-budak yang pernah buat terapi kasini, yang sekarang dah sekolah rendah pun datang balik. Abang tahu, susah nak percaya kita dah sampai ke tahap ni. Sebab orang tua lah. Amirul tersenyum. Tidak perlu bertanya siapa orang tua, namanya sudah terlalu jelas. Dewan mulai penuh sesak. Di atas pentas, latar belakang besar memaparkan tulisan Perjalanan Kebangkitan demi langkah pertama. Di barisan hadapan, Siti duduk di tengah-tengah orang ramai, menyembunyikan diri di belakang ibu bapa yang sedang rancak berbual. Dia masih mengekalkan sikap rendah dirinya, sentiasa berundur selangkah, sentiasa menyerahkan tepukan kepada orang lain. Tetapi Aisyah tidak akan membiarkannya. Dia mendekati dan menepuk lembut bahu Siti. Awak tak akan duduk kat bawah ni lama-lama. Kenapa, Puan? Sebab saya baru minta MC panggil awak naik berucap. Apa? Tak naklah, saya tak biasa cakap depan orang ramai. Kalau macam tu, hari ini belajar kemahiran baru. Macam dulu awak ajar Adam melangkah satu persatu, sekarang giliran awak pula melangkah. Siti belum sempat membantah apabila bunyi mikrofon kedengaran. Pengacara majlis sudah naik ke pentas. Tepukan gemuruh bergema apabila dia memperkenalkan. Dan sekarang, saya ingin menjemput ke pentas seorang insan istimewa. Bukan seorang doktor, bukan seorang pengarah, tetapi seorang yang telah senyap-senyap menyemai benih kebangkitan dengan kasih sayang dan kesabaran. Cik Siti. Seluruh dewan terdiam sejenak, kemudian meletus dengan tepukan gemuruh. Siti berdiri, matanya berkaca-kaca, melangkah ke pentas di antara dua barisan orang yang berdiri menyambutnya. Aisyah berbisik di belakangnya, pergilah, dah tiba masanya, awak berdiri di bawah cahaya. Apabila berdiri di hadapan mikrofon, lampu menyorot wajahnya. Matanya yang dalam, pipinya yang sedikit gelap, suaranya yang sederhana. Tetapi kata-katanya membuatkan seluruh dewan terdiam. Saya tiada kelayakan, tiada pingat, tapi saya ada satu perkara yang setiap orang di sini ada. Kasih sayang untuk anak-anak istimewa ini. Anak-anak yang pernah didiagnosis sebagai tidak mungkin, tetapi entah bagaimana, mereka tetap bangkit, tetap tahu ketawa, berlari, dan memeluk orang lain. Suara Siti terhenti seketika, tetapi dia menyambung. Saya pernah menjaga seorang anak yang tidak boleh bercakap, tidak boleh ketawa. Setiap hari saya ajarnya memukul loceng. Cukup dengan dia mengangkat tangan dan memukulnya, saya sudah gembira hingga menangis. Selepas 3 bulan, bunyi loceng itu kedengaran. Perlahan sahaja, tetapi ia satu keajaiban. Hari ini, budak itu ada di sini. Namanya Imran, dan dia akan meniup trompet untuk Anda semua. Seluruh dewan riuh dengan tepukan apabila seorang budak lelaki kecil melangkah ke pentas, meniup melodi yang ringkas tetapi penuh dengan setiap not.
Siti mengesat air matanya perlahan. Baginya, tiada apa yang lebih berharga daripada bunyi itu. Selepas ucapan itu, pengacara majelis menjemput Amirum naik untuk mengumumkan perkara paling penting dalam majelis itu. Dia tidak memegang kertas, tidak memerlukan skrip. Saya pernah menjadi seorang lelaki yang menyembunyikan masa lalu, menyembunyikan anak, menyembunyikan diri sendiri. Tapi saya bernasib baik kerana ada orang yang tidak berpaling dari saya. Seorang istri yang bertolak ansur, seorang rakan kongsi yang pendiam, dan seorang pembantu rumah yang telah membantu saya menjadi bapa kepada seorang anak istimewa. Hari ini, saya ingin mengumumkan penyerahan kuasa pentadbiran pusat ini kepada Cik Siti, orang yang lebih layak daripada siapapun yang pernah saya kenal. Kali ini, tepukan bergema lebih kuat dari sebelumnya. Ada yang berdiri dan melaungkan namanya. Dia pula masih berdiri di situ, matanya merah, tidak percaya. Aisyah naik ke pentas, memegang tangannya dan tersenyum. Awak dah ajar ramai budak cara untuk berdiri teguh. Sekarang, masanya awak berdiri teguh untuk diri sendiri. Adam berlari naik dan memberikan Siti sebuah kotak kecil. Akak bukalah. Di dalam kotak itu ada sebuah loceng gangsa kecil dengan ukiran. Setiap langkahku adalah kerana tanganmu yang memimpinku. Siti menangis teresa-esa. Majlis berakhir. Orang ramai masih berada di situ untuk bergambar, menandatangani papan kenangan. Sekumpulan ibu bapa muda mendekati Siti. Mereka bertanya cara menangani situasi yang doktor pun belum tentu boleh ajar. Mereka meminta nasihat. Mereka perlukan teman seperjuangan. Amirul pula berdiri dari jauh memerhati. Terasa seperti melihat dunia baru terbentuk. Dunia di mana kemanusiaan diletakkan di atas kelayakan, di mana kesabaran untuk mendengar lebih penting daripada kemasyhuran. Dia menoleh ke arah Aisyah, memegang tangan istrinya dan berbisik, "Akhirnya abang buat perkara yang betul." "Betul, sebab ada awak, tapi juga sebab awak tahu bila masanya untuk berundur." Amirul tersenyum. Buat pertama kalinya, dia berasa lega kerana tidak perlu lagi berdiri di tengah-tengah pentas. Cukup dengan berdiri di tepi, melihat perkara baik terus ditulis. Hari itu, di media sosial, muncul satu video pendek yang merakam saat Imran memukul loceng gangsa di pentas dan memeluk Siti. Di bawah siaran itu, beribu-ribu komen menitiskan air mata. Tak perlukan gelaran doktor, cukup dengan seorang yang benar-benar sayangkan budak-budak. Inilah Malaysia yang saya nak lihat, di mana hati yang memimpin jalan. Ibu saya pun dulu pembantu rumah, tapi tak pernah ada orang pandang ibu saya dengan penghargaan macam ni. Hari ni, saya nampak ibu saya dalam mata Kak Siti. Kisah sebuah pusat kecil, seorang pembantu rumah tanpa kelayakan, dan seorang budak yang pernah tidak boleh berjalan, telah menjadi sumber inspirasi yang tersebar luas, melangkaui sempadan bandar dan desa, kaya dan miskin, berkelayakan atau tidak. Karena dalam setiap perjalanan kebangkitan, perkara paling penting tetaplah tangan mana yang menggenggam kita ketika kita paling lemah. Dan hari ini, tangan itu telah digenggam kembali oleh seluruh masyarakat. Suatu pagi, hujan renyai-renyai. Rumah kecil Siti di pinggir bandar diterangi cahaya lampu kuning yang hangat. Di dapur, periuk bubur ayam berbau wangi. Di beranda, gelak tawa riang Adam dan adik lelakinya, Hafiz, bergema seperti musik pembuka hari. Selepas segala badai, hari-hari seperti inilah yang benar-benar berharga. Hafiz kini berada di tahun akhir pengajian dalam bidang kerja sosial dengan beasiswa penuh yang ditaja oleh Amirul dan Aisyah. Pemuda yang dahulunya pendiam dan rendah diri kerana asal-usulnya, kini tegap, matang, petah berbicara, dan sentiasa memperhatikan setiap langkah kakaknya dengan rasa hormat yang mendalam. "Kak, petang ni akak ke pusat kan?" tanya Hafiz sambil memotong buah. "Ya, ada sesi konseling dengan ibu bapa baru. Ibu kepada seorang budak bernama Tian nak tukar ke terapi gabungan muzik. Akak kena siapkan bahan. Hafiz ikut ya." Hafiz nak rakam sesi itu untuk bahan tugasan. Tajuknya, Teman Penyembuh. Siti memandang adiknya dan tersenyum kecil.
Dia tidak pernah membayangkan suatu hari nanti Hafiz akan menulis tentang tajuk seperti itu. Mereka telah melalui zaman kanak-kanak yang serba kekurangan bersama. Ibu meninggal awal, ayah pergi entah kemana. Adik-beradik yatim piatu saling bergantung harap melalui setiap sen upah sebagai pembantu dapur, pencuci pinggan, dan kemudiannya sebagai pembantu rumah. Tetapi tiada siapa tahu, kesakitan itulah yang telah membentuk hati Siti untuk mampu menyentuh kanak-kanak yang membawa luka yang dalam. Di dalam bas menuju ke bandar, kedua-dua beradik itu duduk bersebelahan, memerhatikan orang ramai lalu lalang di bawah hujan. Hafiz bertanya, suaranya perlahan, "Akak pernah fikir nak sambung belajar balik tak?" "Pernah, tapi bukan untuk dapatkan sijil supaya orang lain iktiraf, tapi untuk diri sendiri, faham lebih mendalam tentang apa yang akak buat." Hafiz pun fikir macam tu, tapi walaupun akak tak ada sijil, Hafiz tetap anggap akak guru pertama Hafiz. Siti tidak menjawab, hanya menggenggam erat tangan adiknya. Petang itu, pusat mengadakan pertemuan berkala antara ibu bapa dan pasukan terapi. Di bawah bumbung kaca yang baru diubah suai, cahaya petang memancar masuk seperti lapisan berkilauan, mewujudkan suasana yang mesra dan akrab. Di samping kaki tangan profesional, terdapat juga kehadiran istimewa, ibu bapa yang telah lama bersama dan bekas pesakit yang sudah dewasa kembali sebagai sukarelawan. Amirul dan Aisyah duduk di barisan belakang, memerhati dalam diam. Adam, kini berusia 6 tahun, berlari dan melompat dengan lincah, petah bercakap dan sering memimpin kawan-kawan baru dalam sesi terapi. Dia juga diberi nama gelaran oleh seluruh pusat, Cikgu Adam Kecil. Di atas pentas, Siti sedang bercakap dengan seorang ibu muda, Puan Hani, ibu kepada Tian, seorang kanak-kanak autisme teruk berusia 3 tahun yang sering mencederakan diri dan belum pernah menyebut sepatah perkataan pun dengan jelas. "Saya pernah sangat putus asa, Kak Siti," suara Puan Hani bergetar. "Saya rasa macam dah kehilangan anak saya sejak dia umur 2 tahun. Tak ada tindak balas, tak panggil ibu, tak pandang mata. Tapi hari itu, bila akak mainkan muzik untuk Tian, dia menoleh pandang saya." Pandang dalam-dalam, seolah-olah kali pertama dia sedar saya ni ibunya. Siti turun dari pentas, memegang lembut tangan Puan Hani. Kadang-kadang, satu bunyi kecil pun cukup untuk buka seluruh dunia dalam diri seorang anak. Anak Puan tak hilang, dia cuma belum jumpa pintu untuk keluar, dan Puanlah kuncinya. Dewan terdiam, beberapa orang mengesat air mata. Kata-kata yang kelihatan sederhana itu membangkitkan emosi yang kuat, sesuatu yang tidak dapat diajar oleh mana-mana buku teks. Aisyah menoleh ke arah Amirul. "Saya rasa kita patut tubuhkan program latihan pembantu terapi komuniti untuk orang macam Kak Siti, macam ibu bapa yang dah lama bersama ni, supaya mereka dapat lebih banyak ilmu, diiktiraf dan boleh bantu komuniti dengan lebih meluas." Amirul mengangguk. "Abang dah draftkan pun. Kita akan bekerjasama dengan Universiti Perubatan. Semester pertama mula bulan depan." Aisyah memandang suaminya, matanya penuh kesyukuran. Mereka telah menempuh perjalanan yang jauh, mengatasi prasangka, mengatasi diri sendiri, untuk membina sebuah tempat yang bukan sahaja pusat terapi, tetapi rumah bagi hati-hati yang tidak berputus asa. Sebulan kemudian, majlis graduasi kelas pembantu terapi community berlangsung dalam suasana yang khidmat dan mesra. Di atas pentas, wajah-wajah yang dahulunya hanya tahu mengemas, memasak, dan menjaga dalam diam, kini berseri-seri dalam uniform putih biru, memegang sijil. Siti adalah penceramah terakhir. Suaranya tidak kuat, tetapi setiap perkataannya jelas dan mantap. Tiada siapa yang dilahirkan terus menjadi ahli terapi. Kami, orang-orang tanpa kelayakan formal, telah belajar setiap hari dengan mendengar tangisan, menyambut genggaman tangan, memahami pandangan mata seorang anak.
Kami tidak menyembuhkan, kami hanya berjalan bersama agar anak-anak ini dapat menemui diri mereka sendiri. Dan apabila mereka bangkit semula, kami sendiri turut dibangkitkan. Tepukan tidak berhenti di kalangan hadirin. Hafiz menoleh ke arah Aisyah dan berbisik, "Kak Siti tahu tak, hari ini dia dapat anugerah khas dari Kementerian Pendidikan sebagai penyumbang cemerlang pembangunan pendidikan khas. Belum lagi, kami nak buat kejutan." Selepas penyampaian sijil, pengacara majlis naik dan mengumumkan, "Dan untuk menutup majlis ini, kami menjemput Cik Siti untuk terus berada di pentas. Mohon semua hadirin tumpukan perhatian pada skrin." Sebuah video bermula. Ia adalah rakaman lama Siti mengajar Adam berjalan, memeluk Imran ketika dia diserang sawan, mengajar kanak-kanak melukis, mendengar ibu bapa menangis di bilik kaunseling. Setiap adegan disulami dengan kata-kata ikhlas dari watak-watak yang muncul. Kak Siti orang pertama yang percaya anak saya akan bercakap. Kalau bukan sebab dia, saya mungkin dah putus asa. Dia bukan doktor, tapi dia doktor harapan. Siti berdiri di situ, air matanya mengalir tanpa disedari. Seluruh dewan riuh dengan tepukan apabila di hujung video tertera tulisan, "Terima kasih, penyemai benih kebangkitan." Amirul naik ke pentas dan menyerahkan plak emas penghargaan atas sumbangan cemerlang dalam latihan dan amalan terapi komuniti. Awak tak perlukan sijil untuk dipanggil pakar, tapi hari ini seluruh masyarakat mengiktirafnya. Siti teresa-esa. Orang ramai berdiri dan serentak menunduk hormat. Pada saat itu, segala jurang hilang, antara doktor dan pembantu rumah, antara kelayakan akademik dan pengalaman, antara logik dan hati. Yang tinggal hanyalah rasa hormat, kesyukuran dan kemanusiaan. Adam berlari ke pentas dan memeluk Siti. "Kak, hari ini biar Adam yang pukul loceng untuk akak ya?" Bunyi loceng bergema, bukan sahaja di dalam dewan, tetapi di dalam hati mereka, yang pernah ragu-ragu, yang pernah sangsi, yang pernah tidak peduli. Kerana kebangkitan bukan sekadar satu tindakan, ia adalah satu proses. Dan proses itu, jika ditanya, sentiasa bermula dari satu perkara, kasih sayang yang tulus. Dan di pusat ini, tempat anak-anak belajar berjalan, kasih sayang sentiasa menjadi asas paling kukuh bagi setiap langkah kaki. Terima kasih kerana meluangkan masa untuk mengikuti cerita ini. Beritahu kami sama ada Anda mendengar cerita ini dari Malaysia atau dari mana sahaja, dan tinggalkan komen di bawah. Setiap like, perkongsian, dan maklum balas adalah pendorong untuk kami terus memuat naik dan menambah baik video-video akan datang. Jumpa lagi dalam video seterusnya. Hai semua, terima kasih kerana sudi menonton. Saya nak tahu sangat, korang yang tengah tonton ni dari mana ya? Cuba komen sikit dekat bawah. Apa pendapat korang tentang cerita yang saya kongsikan tadi? Ada tak yang terkesan atau mungkin pernah lalui pengalaman yang sama? Apa-apapun, saya doakan semoga Anda semua sentiasa sehat, selamat, dan berada dalam lindungan Tuhan di mana jua Anda berada. Jaga diri baik-baik ya semua. Kalau korang ada sebarang cerita menarik atau pengalaman sendiri yang nak dikongsikan, jangan segan-segan untuk tulis di ruangan komen. Saya suka sangat baca perkongsian dari anda semua. Mana tahu cerita anda boleh jadi inspirasi untuk orang lain pula.